selanjutnya. Dipersilakan Yang Berhormat Padang Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua atas ruang dan peluang yang diberikan kepada saya untuk membahaskan perbahasan tentang Undang-Undang Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Pada prinsipnya, Padang Besar menyokong usaha kerajaan untuk mengukuhkan keselamatan jalan raya, memperkemaskan penguasaan serta mendigitalkan sistem pengangkutan negara melalui rang undang-undang ini. Kita bersetuju bahawa pelumba haram, pemandu yang memasukkan dokumen, mereka yang mengancam anggota penguatkuasa serta mereka yang memainkan undang-undang mesti dikenakan hukuman yang berat. Namun, Datuk Yang Dipertua, undang-undang yang keras tidak akan memberi makna sekiranya penguatkuasaan masih longgar. Padang Besar mewakili kawasan sepadan Malaysia, Thailand. Apa yang berlaku di sepadan bukan teori, ia realiti yang dilihat setiap hari oleh rakyat kami. Pertama, iaitu isu penyalahgunaan permit peredaran antarabangsa atau ICP. Kita mengetahui bahawa permit ini diwujudkan untuk kegunaan persendirian, tapi apa yang berlaku pada hari ini, wan persendirian Thailand atau lebih dikenali sebagai Van Road 2 telah disalahguna sebagai pengangkutan komersial. Mereka mengambil upah, membawa pelancong asing bergerak di seluruh negara, bersaing dengan pengusaha tempatan, bahkan ada yang beroperasi bertahun-tahun tanpa permit yang sah tanpa insurans Malaysia dengan puluhan saman tertunggak. Saya kira Datuk Yang Dipertua ketika belajar di ITM Shah Alam dulu pun melalui perkara yang sama. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, kalau rakyat Malaysia masuk ke Thailand, setiap syarat dipatuhi dengan ketat, mengapa apabila kenderaan asing masuk ke negara kita, penguasaan seolah-olah terlalu longgar? Banyak akta yang masih ketinggalan dan menyusahkan penguatkuasa. Kita tidak boleh membiarkan negara kita ini dilihat seolah-olah mempunyai undang-undang yang tegas di atas kertas sahaja, tetapi tidak di realitinya. Sebab itu saya menyambut baik pindaan Seksyen 66J dan Seksyen 119C yang memberi kuasa lebih besar kepada kenderaan asing serta kenderaan yang mempunyai kesalahan tertunggak. Tapi saya ingin menegaskan penguasaan di sepadan Malaysia Thailand mesti lebih tegas dan lebih berani. Kedua, iaitu isu ketidakseimbangan dasar antara Malaysia dan Thailand. Rakyat Padang Besar mempersoalkan satu perkara yang sangat mudah. Apabila rakyat Malaysia memasuki Thailand, mereka diwajibkan membeli insurans Thailand. Tetapi apabila kenderaan Thailand memasuki Malaysia, mereka tidak diwajibkan memberi insurans daripada Malaysia. Di manakah prinsip timbal balas? Di manakah keadilan? Dan di manakah kedaulatan dasar negara? Apa yang dikenakan terhadap rakyat kita di Thailand wajarlah dikenakan secara adil kepada kenderaan mereka di Malaysia. Ini membantu memelihara hak kedua pihak. Kalau berlaku kemalangan, contohnya, mangsa kedua pihak nak tuntut pada siapa? Sepanjang tahun 2025 sahaja, 97 kes kemalangan melibatkan kenderaan dari Thailand, juga melibatkan kenderaan maut. Padang Besar ingin mencadangkan satu dasar yang jelas, iaitu reciprocal insurance requirement. Dengan izin, semua kenderaan asing yang memasuki Malaysia wajib mempunyai perlindungan insurans Malaysia. Pelaksanaan boleh dibuat secara berpuasa. Dimulakan di Padang Besar dan Bukit Kayu Hitam sebelum diperluaskan semua pintu sepadan darat. Kaunter fizikal boleh diwujudkan di ICQS atau melalui sistem e-insurance secara talian menggunakan QR code. Langkah ini bukan sahaja melindungi penduduk jalan raya Malaysia, malah ia mampu menjana ekonomi negeri-negeri sepadan seperti Perlis, Kedah, Perak dan Kelantan. Ketiga, saya ingin mengingatkan Dewan ini bahawa isu ini bukan perkara yang baru. Pada 25 Mac 2024, di Kamar Khas, saya telah membangkitkan isu masalah penguatkuasaan terhadap kenderaan Thailand di Padang Besar dan Wang Kelian. Ketika itu, kerajaan memaklumkan bahawa RCVEP Fasa 2 akan dimuktamadkan sebelum penghujung 2024. Saya rasa ketika itu dijawab oleh Yang Berhormat Kanda saya, Datuk Timbalan Menteri. Hari ini kita boleh berada pada tahun 2026. Maka rakyat berhak bertanya, di mana sebenarnya status RCVEP atau Road Charge Vehicle Entry Permit? Mengapa pelaksanaannya seolah-olah terlalu perlahan? Dan yang lebih pelik, mengapa perhatian lebih tertumpu kepada Tambak Johor sedangkan Malaysia mempunyai 8 pintu masuk darat dengan Thailand? Adakah keselamatan rakyat di Perlis, Kedah, Perak dan Kelantan mempunyai nilai yang lebih rendah? Padang Besar berharap kerajaan memberi penjelasan yang jelas kepada Dewan. Keempat, saya ingin menggesa agar isu ini bawa secara rasmi melalui Malaysia Thailand Border Community Organisation dan Land Working Group. Kerana isu ini melibatkan 3 perkara besar, iaitu keselamatan negara, ekonomi sepadan dan ketiga itu kedaulatan dasar Malaysia. Maka ia tidak boleh dipikul oleh Kementerian Pengangkutan semata-mata. Majlis Keselamatan Negara, Wisma Putra dan Kementerian Pengangkutan perlu duduk semeja. Land Working Group merupakan platform teknikal yang paling sesuai untuk menyelaraskan dasar insurans, permit, penguatkuasaan dan pergerakan kenderaan antara kedua negara. Datuk Yang Dipertua, Padang Besar tidak mahu hanya menjadi pembangkang yang hanya pandai membantah,
Kami mahu jadi pembangkang yang mempertahankan kepentingan negara. Kami menyokong undang-undang yang lebih tegas. Tetapi dalam masa yang sama kita mahu ketegasan hanya dikenakan pada rakyat Malaysia sedangkan pihak luar terus menikmati kelonggaran. Negara yang berdaulat bukan sekadar mempunyai undang-undang yang keras. Negara yang berdaulat ialah negara yang berani menguatkuasa undang-undangnya secara adil terhadap semua pihak tanpa mengira sama ada rakyat sendiri atau warga asing. Datuk Yang di-Pertua, atas semangat itu saya Padang Besar menyokong rang undang-undang ini dengan beberapa penambahan yang telah saya kemukakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Padang Besar. Selanjutnya, silakan Yang Berhormat Tuaran. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua kerana beri peluang pada Tuaran untuk mengambil bahagian dalam perbahasan rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Pada prinsipnya, Tuaran menyokong usaha kerajaan untuk memperkukuhkan keselamatan jalan raya, memperkemaskan penguatkuasaan serta menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan teknologi seperti kenderaan elektrik, micromobility dan sistem penguatkuasaan digital. Namun demikian, Tuaran ingin mengingatkan Dewan Yang Mulia ini bahawa tujuan utama Undang-Undang Jalan Raya bukanlah semata-mata untuk meningkatkan denda atau memperluaskan kuasa penguatkuasaan. Tujuan utamanya ialah untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Tuan Di-Pertua, Tuaran melihat banyak pindaan dalam rang undang-undang ini memberi tumpuan kepada peningkatan penalti dan penguatkuasaan. Tetapi Tuaran ingin bertanya kepada kerajaan, adakah punca utama kemalangan jalan raya berpunca daripada kelemahan undang-undang atau kelemahan infrastruktur? Di Sabah masih terdapat jalan raya yang sempit, rosak, berlubang, tidak mempunyai lampu jalan yang mencukupi serta tidak mempunyai ciri-ciri keselamatan yang sewajarnya. Persoalannya, apalah gunanya menaikkan denda daripada RM300 pada RM500 jika rakyat masih terpaksa menggunakan jalan raya yang tidak selamat? Apakah gunanya memperluaskan kuasa penguatkuasaan jika keadaan jalan raya sendiri menyumbang kepada risiko kemalangan? Tuan Di-Pertua, Tuaran juga ingin membangkitkan satu isu yang sangat dekat dengan pengalaman rakyat Sabah. Adakah kerajaan mempunyai data mengenai jumlah kemalangan yang berlaku akibat kesesakan lalu lintas yang berlebihan, berpunca daripada projek pembinaan dan naik taraf jalan yang berlarutan terlalu lama? Di Sabah khususnya di laluan Kota Kinabalu, Tuaran Tamparuli Ranau dan beberapa jajaran PN Borneo, rakyat telah bertahun-tahun berhadapan dengan kesesakan luar biasa akibat projek yang tertangguh atau tidak siap mengikut jadual. Lorong yang disempitkan, pencungan sementara yang tidak selamat, permukaan jalan yang tidak rata, serta kesesakan berjam-jam menyebabkan tekanan, keletihan, dan hilang tumpuan kepada pemandu. Sehubungan itu, Tuaran ingin bertanya pada Kementerian, berapakah jumlah kemalangan yang terlibat di sekitar Jalan Bulatan Brunggis, Telipuk, Jalan Bandar Serah Menggatal yang menyebabkan kematian, cedera parah atau kerusakan kereta akibat pelanggaran terhadap pembahagi jalan konkrit yang dipasang pihak kontraktor di jalan raya. Tuan ingin bertanya kepada Menteri, adakah kerajaan pernah mengkaji hubungan antara kelibatan projek infrastruktur dengan peningkatan kadar kemalangan jalan raya? Jika rakyat boleh didenda kerana melanggar peraturan jalan raya, maka kontraktor dan pihak yang gagal menyiapkan projek mengikut jadual sehingga menjejaskan keselamatan pengguna jalan raya juga perlu dipertanggungjawabkan. Terkait dengan ini juga Tuaran ingin bertanya kepada kerajaan, apakah tindakan yang diambil bagi mengurangkan kesesakan di Jalan Tamparuli Ranau dan Jalan Telibong Pakan Tamparuli yang kini teramat sesak akibat penutupan jalan low level crossing Tamparuli. Tuan Yang Pertua, Tuaran juga ingin menyentuh pasal 3 yang memperluaskan kuasa pegawai polis dan pegawai GPJ untuk mengawal dan mengubah haluan lalu lintas. Tuaran memahami keperluan penguatkuasaan lebih berkesan. Tetapi apabila kuasa diperluaskan, accountability juga mesti diperkukuhkan. Dalam hal ini, kerajaan perlu menjelaskan mekanisme semak dan imbang yang akan memastikan kuasa ini tidak disalahgunakan dan sentiasa dilaksanakan secara profesional, telus dan adil. Tuaran juga mempunyai kebimbangan terhadap peruntukan yang meletakkan tanggungjawab kepada pemilik pendaftar bagi kesalahan yang direkam melalui kamera automatik. Di kawasan luar bandar di Sabah,
Sebuah kendaraan sering digunakan oleh beberapa ahli keluarga. Oleh itu, hak pemilik untuk membela diri dan membuat rayuan mestilah sentiasa dilindungi. Tuan Yang Pertua, Tuan juga ingin membangkitkan satu persoalan yang lebih asas berkaitan hubungan persekutuan dan wilayah Sabah. Walaupun Akta Pengangkutan Jalan berada di bawah bidang kuasa persekutuan, hakikatnya sebagian besar pelaksanaan di Sabah melibatkan infrastruktur jalan raya yang berada di bawah tanggungjawab kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Lebih daripada 5,000 km jalan raya di Sabah berada di bawah kawal selia Jabatan Kerja Raya Sabah yang tidak melapor kepada Ketua Pengarah JKR Persekutuan. Manakala beribu-ribu kilometer lagi berada di bawah pengurusan pihak berkuasa tempatan. Persoalan Tuan pada Menteri ialah adakah Kerajaan Persekutuan telah mendapatkan pandangan resmi, menjalankan konsultasi atau mendapatkan persetujuan Kerajaan Sabah sebelum rang undang-undang dibentangkan. Tuan tidak mempertikaikan kuasa persekutuan untuk mengumbal undang-undang ini, tetapi dalam semangat federalisme dan penghormatan terhadap kedudukan Sabah sebagai rakan pengasas Malaysia, adalah wajar kerajaan melibatkan kerajaan negeri Sabah dalam proses perundingan yang bermakna. Kita tidak mahu undang-undang digubal di Putrajaya, tetapi cabaran pelaksanaannya akhirnya ditanggung oleh kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan tanpa penglibatan yang mencukupi dalam proses pembuatan keputusan. Tuan Yang Pertua, keselamatan jalan raya bukan hanya soal menaikkan denda atau memperluaskan kuasa penguatkuasaan, ia juga soal menyediakan jalan raya yang selamat, menyiapkan proyek infrastruktur mengikut jadual, dan menghormati prinsip federalisme yang menjadi asas pembentukan Malaysia. Kerajaan tidak boleh hanya menuntut pematuhan yang lebih ketat daripada rakyat, sedangkan pada masa yang sama rakyat masih berhadapan dengan jalan raya yang rusak, sisakan yang berpenjangan dan proyek yang tertangguh bertahun-tahun. Jika kerajaan benar-benar mahu mengurangkan kemalangan jalan raya, maka selain memperketatkan penguatkuasaan, kerajaan juga mesti mempercepatkan pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur jalan raya, khususnya di Sabah dan Sarawak. Barulah rakyat akan melihat bahwa tujuan sebenar pindahan ini bukan untuk meningkatkan kutipan denda, tetapi untuk melindungi nyawa rakyat Malaysia. Sekian, Tuan mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan.